Selamat pagi semua murid-murid. Hari ini kita berjumpa lagi dalam Pendidikan Seni Visual tahun 5 dan kita akan masuk ke dalam unit yang baru iaitu jaket buku nota, dan hari ini kita akan belajar tentang teknik collage. Okey, murid-murid semua, saya yakin anak-anak murid mengetahui dan pernah mendengar apa itu collage. Baiklah, teacher akan terangkan. Penggunaan motif yang secara berulang adalah perlu untuk menghasilkan corak. Salah satu cara untuk menghasilkan motif tersebut adalah dengan teknik collage. Collage ialah teknik tampalan bertindih secara terancang pada suatu permukaan. Okey, cuba lihat dalam paparan skrin ini. Kita nampak karya collage kupu-kupu dan bunga. Okey, ruang di antara motif kupu-kupu dengan latar belakang memberikan kesan ilusi pada karya. Nampak kan? Warna oranye, warna hitam. Dia seolah-olah menunjukkan, memberikan latar belakang. Okey, dan bagaimana tentang bentuk ramah-ramah dan juga bunga itu? Saiz dan warna kupu-kupu memberikan kesan penegasan pada karya. Okey, apabila kita meletakkan warna yang berbeza pada latar belakang background itu, jadi itu memberikan kesan penegasan pada sesuatu karya. Okey, untuk menghasilkan motif yang menarik, anak-anak murid perlu ingat ya, pemilihan warna boleh memberikan kesan penegasan pada susunan coraknya. Seperti yang teacher terangkan slide sebelum ini. Penggunaan warna panas memberikan kesan harmoni pada karya. Okey, dia timbul, maksud dia kalau background dia warna yang lembut, maka objek yang di depan dia perlulah warna panas supaya dia nampak kesan harmoni pada karya. Okey, dan teknik collage yang berbeza pada motif dan latar belakang menimbulkan kesan jalinan pada karya. Seperti yang teacher bagi tahulah. Okey, so di sini ada sedikit info. Warna panas dan warna sejuk boleh mewujudkan kesan yang harmoni. Okey, warna panas tu adalah maksudnya warna yang merah, yang terang-terang. Okey, warna harmoni ialah warna yang hampir sama atau warna senada, yang lembut maksud dia. Okey. Okey, slide ini adalah proses penghasilan collage. Okey, paparan ini teacher ambil dari buku teks anak-anak murid semua. Jadi, anak-anak murid boleh buka buku teks ya. Okey, di muka surat 23. Jadi di sini, mari kita lihat pelbagai teknik yang boleh digunakan untuk menghasilkan collage. Okey, di sini ada proses dia. Okey, bagaimana kita nak buat? Sama ada kita tebuk menggunakan alat ni yang tebuk lubang dia, ataupun kita koyak, ataupun kita potong menggunakan gunting, ataupun kita tekan menggunakan pen. Jadi apabila kita tekan helaian cebisan kertas itu, kita lekat. Okey. Nah, ini adalah hasilnya. Lihat, apabila kita tebuk, kita dapat bentuk bulat-bulat. Okey, lepas tu kita tampal bertindih-tindih. Kan? Okey, tampal bertindih-tindih itulah dimaksudkannya collage. Okey, kalau koyak hasilnya begini, kalau potong begini, dan kalau tekan dia lebih cebisan yang kecil-kecil. Okey, untuk menghasilkan collage yang sangat cantik dan tersusun, maka di sini teacher nak explain jenis susunan corak terancang. Okey, motif boleh disusun secara berulang dan diolah mengikut susunan corak yang terancang. Dia ada pelbagai bentuk lah. Yang pertama, susunan sisik ikan. Seolah-olah kita susun seperti sisik ikan. Yang kedua adalah susunan jidar. Okey, artinya di tepi dia, nampak begini. Dan susunan batu bata. Nampak kan macam batu bata. Okey. Dan susunan dam. Dan susunan cermin dan juga susunan jalur manjang. Ini adalah susunan corak terancang yang boleh kita buat pada karya collage nanti. Okey, di sini teacher juga minta anak-anak murid semua buka buku teks, okey, dan baca untuk nota yang ini ya. Penghasilan motif. Motif dalam penghasilan corak boleh diolah daripada rupa atau bentuk yang terdapat di sekeliling kita. Okey, tidak perlu kita beli.
kita tengok di dalam rumah kita apa yang ada, kita hasilkan corak sedemikianlah. Okey, motif collage yang dihasilkan boleh memberikan kesan penegasan pada karya. Okey, cuba lihat di sini ya. Kalau motif sebenar, kalau sandwich itu kita tengok di kawasan sekeliling kita. Kalau sandwich itu berbentuk segi 3 rupa motif begini kan. Sarang lebah, daun keladi seolah-olah bentuk love ataupun belimbing bentuk star. Peralatan yang kita gunakan, of course lah kita akan gunakan tangan, pengasah pensel, okey, kan? Okay, penebuk kertas dan juga gunting. Dan bahan dia, teknik dia, tengok bahagian teknik dia. Okey, cuba tengok yang menarik ini adalah apabila kita asah pensel tu, nampak tak bentuk tu? Itu pun kita boleh jadikan sebagai collage dan kita tampal lah. Of course kita perlukan gam untuk menampal. Okey, actually dia banyaklah bentuk-bentuk, tidak hanya pada ini. Banyak bentuk. Okey, kita harus lihatlah sekeliling kita. Okey. Okey, di sini teacher nak share satu tips, okey. Sebenarnya apabila kita membuat collage, okey, kalau sekiranya kita menggunakan tangan, betul tidak ada salahnya. Tetapi agak sukarlah sebab apabila tangan kita melekit, lepas tu cebisan kertas itu adalah kecil, jadi macam susah kita nak tampal pada kertas lukisan. Jadi di sini ada satu tips, okey, kita boleh menggunakan penyepit kecil semasa proses menampal hasil tebukan, koyakan dan potongan yang bersaiz kecil. Dia nampak lebih kemas dan bersih sebenarnya. Okey, anak-anak murid sekalian, dengar betul-betul. Okey, minggu ini tidak ada apa-apa tugasan yang perlu dihantar kepada teacher. Tidak ada. Minggu ini teacher nak kamu buat pembelajaran kendiri. Okey, cuba cari idea-idea lain, sama ada boleh Google ataupun cari di YouTube tentang collage. Okey, dan di sini untuk minggu hadapannya, teacher nak you all belajar dulu, baca dan fahamkan. Okey, di muka ini adalah di buku teks ini, okey. Okey, minggu depan kita akan buat satu karya tentang kapal layar. Okey, dan di sini apabila anak-anak murid lihat, dia ada langkah yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9. Minggu ini teacher nak semua fahamkan apa yang kita akan buat untuk minggu hadapan. Jangan buat dahulu. Faham? Teacher ulang dulu lagi. Jangan buat dahulu tugasan karya collage untuk minggu ini. Okey? Teacher nak kamu fikirkan. Okey, cari idea dulu apa yang akan bahan-bahan yang kita perlukan untuk minggu hadapan. Itu adalah tugasan kamu. Perlu buat persediaan alat dan bahan-bahan yang diperlukan untuk menyiapkan collage kapal layar. Jadi untuk minggu hadapan, teacher nak bentuk seperti buku teks inilah. Kita akan buat kapal layar. Okey, seperti dalam buku teks ini. Jadi selepas ini anak-anak murid akan tutorial. Okey. Dalam tutorial, teacher nak kamu, anak-anak murid semua, baca buku teks dan fahamkan tugasan pada minggu hadapan dengan boleh mula membuat draft. Okey? Boleh mula buat draft. Okey? Harap faham ya. Kalau tidak faham, boleh tanya di aplikasi Telegram nanti. Okey. Sekali lagi, teacher nak pesan untuk PDPR minggu ini, iaitu minggu yang ke-6, okey, minggu ini kita tidak ada tugasan yang perlu di-upload dalam Google Classroom, okey. Hanya pengenalan mengenai teknik collage. Artinya anak-anak murid perlu menontonlah video slide ini sekiranya tidak faham, ulang lagi atau baca buku teks untuk lebih faham. Alright? Dan yang kedua, minggu ini teacher nak anak-anak murid semua buat persediaan alat dan bahan-bahan untuk membuat tugasan minggu hadapan. Apakah bahan-bahan yang diperlukan? Di antaranya adalah kertas lukisan, kertas warna, gunting gam, bahan hiasan yang sesuai. Mengikut kreativiti lah apa yang diperlukan untuk collage kapal layar. Okey, rujuk buku teks pada muka surat 26 dan 27. Okey, selepas ini teacher beri masa
iaitu semasa tutorial membuat lakaran. Okay, teacher nak you all draft apa yang perlu you all nak buat. Okay, dan tulis senaraikan bahan-bahan yang diperlukan untuk minggu hadapan. Faham? Okay. Okay, untuk murid-murid tahun 5, itu saja penerangan ringkas teacher pada minggu ini. Semoga kita berjumpa lagi minggu hadapan. Thank you semua.